Okey, untuk ulang kaji bagi pelajaran yang kelima yang lepas, iaitu dhamir yang bersambung, ada beberapa soalan yang kita boleh sama-sama cubalah, insya-Allah. Sebelum tu nak tanya, boleh nampak maksudnya dengar tak suara? Takut tak tak clear. Sini hujan jadi line tu macam. Setakat ni suara Nisa clear lah. Okey, alhamdulillah. Sekejap saya sharekan skrin dulu untuk soalan. Ada lebih kurang 8 soalan. Okey. Mana ya? Dah tak nampak pula ni. Sekejap. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh nampak skrin Ini ada beberapa contoh soalan lah. Soalan berkenaan dengan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Kalau kita telah pelajari dhamir yang terpisah dan juga dhamir yang bersambung terpisah, huwa, huma, hum sehingga ana, nahnu tu kan, dia terpisah dengan isimnya, kata namanya. Dhamir muttasil atau bersambung pula adalah dhamir yang disambungkan dengan isim atau kata namanya lah. Okey. Baik, kita tengok pada soalan yang pertama. Dekat sini dia minta kita pilih jawapan yang betul bagi soalan yang diberilah. Ini mudah insya-Allah. Okey. Baik, untuk soalan yang pertama ni nampak yang pertama kan wahidun kan? Okey. Sekejap mana pula pen ni punya warna ni? Okey. Baik, dekat situ ada kitabu anta mufidun. Okey, kita diberi kitabu anta mufidun. Okey. Anta dekat situ kita nak tukar kepada apa? Untuk dhamir muttasilnya. Okey, kita tak sebut kitabu anta, ya? Ka. Ka, betul. Alhamdulillah. Ahsanti. Ka kan? Ka, kepunyaannya awak. Kitabu ka mufidun. Okey, buku awak ini berfaedah. Mufidun dekat sini maksudnya berfaedah lah, bermanfaat. Kitabu ka mufidun. Anta kepada ka. Yang kedua, masmu anti. Ini mudahlah. Masmu anti. Kita akan tukar anti kepada Ki. Ki lah. Betul. Masmuki, apakah nama awak? Siapakah nama awak? Okey. Baik, yang ketiga, madrasatu nahnu kabiratun. Kita tukar nahnu kepada Na. betul. Okey, madrasatuna. Okey, madrasatuna kabiratun, sekolah kami besar. Yang keempat, ismi ana Khadijatu. Ini kalau ismi ni ya lah kan. Ana dia punya mutasil dia ya. Okey. Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Baik, yang kelima, sayyaratu huwa nazifatun. Sayyaratu huwa. Huwa di situ kita akan guna hu. Betul. Okey, sayyaratuhu nazifatun. Keretanya, kereta dia, okey, keretanya nazifah, bersih. Nazifah bermaksud bersih. Assalamualaikum antum. Ini kita assalamualaikum, betul. Assalamualaikum lah antum, kum Assalamualaikum, assalamualaiki, assalamualaikum, assalamualaikunna. Itu kita boleh gunalah untuk individu-individu yang seorang, dua, ke ramai ke. Okey. Kemudian yang ketujuh, sab'ah. Anta baitu aina baitu hiya. Aina di mana? Baitu hiya. Hiya kita akan tukar kepada ha. Okey. Hiya dia punya mutasilnya ha lah. Aina baituha, di manakah rumahnya? Rumahnya, rumah yang perempuan itulah. Maksudnya ha di situ. Yang terakhir nombor 8, ummu huma mudarrisatun. Huma kita akan guna Huma. Huma juga kan. Ummu huma mudarrisah.
Huma sama saja, huma juga. Okey. Mudarisah maksudnya guru, guru perempuan, guru. Okey. Baik, insya-Allah mudah saja yang dhamir mutasil ni. Jadi kalau kita tahu dia punya dhamir munfasil, kemudian apa ditukar bila jadi mutasil, insya-Allah boleh buatlah kalau ada soalan begini. Okey. Baik, insya-Allah kita akan sambung. Okey. Pelajaran yang ke-6 terus. Pelajaran yang ke-6 iaitu kata kerjaan atau kata kerja atau al-af'al. Ya, dan untuk malam ini kita akan fokus dahulu kepada kata kerja sedang atau akan berlaku lah. Kata kerja sedang kita sebut sebagai fa'ilul mudhari'. Okey, insya-Allah kita akan masuk. Baik. Sekejap ni nak gambar tapi. Baik, nampak Okey, al-af'alu kata kerjaan. Al-af'alu adalah kata jamak atau kata banyak bagi perkataan fa'lun. Okey, al-af'al ni. Jadi kalau mufrad dia fa'lun. Bila dia banyak, dia lebih dari satu tu, dia jadi af'al lah. Baik, kata kerjaan secara umum dia ada 3 lah. Biasa kita pelajari untuk bahasa Arab ataupun anak-anak lah pelajari kan ada 3 lah. Satu, al-fi'lul mudhari'. Yang kedua, al-fi'lul madhi. Dan yang terakhir adalah fi'lul amri. Al-fi'lul mudhari' kita masuk secara sambil lalu semua. Al-fi'lul mudhari' adalah perbuatan yang sedang dan akan berlaku. Yang sedang, dia sedang dan akan berlaku. Atau kita sebut sebagai present tense. Present tense ni kan sedang kan. Kalau fi'lul madhi pula adalah perbuatan yang sudah berlaku. Dia dah berlaku, telah berlaku. Ataupun kita kenal sebagai past tense. Kemudian fi'lul amri adalah kata perintah lah. Ataupun kata ayat perintah, arahan. Okey. Arahan. Ketiga-tiga ni dia berbeza. Bentuk perkataannya tu berbeza, dia punya binaan dia tu. Okey, tapi pada malam ini insya-Allah kita akan fokus kepada fi'lul mudhari' dululah insya-Allah. Kita akan fokus pada fi'lul mudhari'. Okey. Iaitu perbuatan yang sedang dan akan berlaku. Untuk bahasa Arab kan setiap perkataan tu selain dia ada dhamir dia tersendiri, dia ada bila masuk kepada ayat kerjaan kan, setiap satu dhamir tu dia ada kita sebut sebagai wazan. Wazan ni maksudnya binaan lah. Binaan perkataan tu. Untuk seorang bagaimana, untuk dua orang bagaimana, untuk ramai bagaimana. Dan untuk kata ganti nama yang pertama bagaimana, kata ganti nama yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, dia macam tu. Setiap satu tu dia dah siapkan dia punya wazan dia, dia punya binaan dia. Baik. Ini contoh Bunda siapkan satu perbualan untuk bagi nampak macam mana nak guna fi'lul mudhari' ni. Yang pertama, okey, ini contoh yang pertama. Cikgu ni dia kata maza taf'alu ya Ahmad, maza taf'alu ya Ahmad. Okey, yang bermaksud apa yang sedang awak buat wahai Ahmad. Okey. Kemudian Ahmad menjawab ana al'abu kuratal qadami. Al'abu kuratal qadami. Saya sedang bermain bola sepak. Okey, boleh nampak pada perkataan yang berwarna merah, okey, itu adalah contoh bagi fi'lul mudhari' atau kata kerja sedang berlaku. Okey, sedang. Dia tengah buatlah tu. Ni cikgu dia tanya apa yang awak tengah buat. Kemudian dia jawab saya sedang main bola sepak. Itu binaan perkataan untuk sedang. Fi'lul mudhari' lah. Taf'alu untuk awak, al-abu untuk saya sedang main. Okey. Nanti kita akan masuk kenapa dia jadi begitu. Kemudian contoh yang kedua adalah maza taf'alani. Maza taf'alani. Apa yang awak berdua lakukan? Okey. Dia dah jadi taf'alani pula. Yang tadi taf'al saja, tapi yang ini dia dah jadi taf'alani. Okey. Kemudian dijawab oleh dua orang
murid perempuan ni, nahnu naqra'ul kitaba. Kami sedang membaca buku. Naqra'u. Okey? Naqra'u. Nampak dia lain kan? Setiap satu tu lain. Kalau nahnu dia jadi naqra'u pula. Tadi ana, dia al-abu saja. Dia pakai alif dekat depan. Yang ni dia pakai nun pula. Okey, itu binaan dia tersendirilah untuk setiap daripada domir. Ini untuk fi'il mudhari'. Okey, baik, kita akan masuk satu-satu insya-Allah. Okey, untuk tajuk ini apa yang perlu kita ambil tahu? Yang pertama kan, kalau kita masuk dalam tajuk kata kerja seperti ini, fi'il mudhari' ni, yang perlu kita ambil tahu, yang pertama sekali domir lah, sebab domir memang sangat berkait rapat dengan setiap kata kerja tu. Okey, domir. Okey, domir ni ada berapa? 14 kan yang kita dah belajar tu kan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dah 14 kan. Dan setiap satu tu dia ada binaan sendiri untuk fi'il mudhari' atau kata kerja sedang ni. Okey, kemudian tambahan huruf pada kata kerjaan sama ada pada fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Okey, disebabkan pada malam ini kita belajar dan fokus pada fi'il mudhari', dia ada beberapa tambahan huruf yang mesti ada pada binaan perkataan tu. Okey? Dan untuk fi'il mudhari' la budda, la budda ni maksud dia tak boleh tak ataupun maksud dia wajib ayyakuna mabdu'an, kena mula, okey? Dengan huruf, ada 4 huruf iaitu alif, nun, ya, ta. Baik. 4 huruf ini adalah huruf yang mesti ada pada permulaan kata kerja sedang. 4 huruf ni Anita ni. Dia mesti ada pada fi'il mudhari'. Okey. Ini dia punya definisi fi'il mudhari'. Definisi lain bagi fi'il mudhari', dia bermula dengan huruf ni, alif, nun, ya, ta, atau saya sebut sebagai Anita. Okey. Baik, ini yang perlu kita ambil tahu. Satu domir, satu lagi adalah huruf tambahan pada kata kerja tu. Okay, kita boleh pindah pada slide seterusnya. Okey. Okey, al-fi'lu. Kenapa ada kosong kat sini? Bonda nak tulis sikitlah. Al-fi'lu. Al-fi'lu ni maksudnya kata kerja. Okey. Kata kerja, okey, macam mana kita nak kenal kata kerja? Yang pertama, paling common, paling asas adalah kata kerja dia bermula dengan 3 huruf. Dia punya root atau asal kata akar dia. Dia 3 huruf. 3 huruf. Memang kebiasaannya kata kerja 3 huruf. 3 huruf bagaimana? Contohnya zahaba kan 3 huruf. Okey. Kataba 3 huruf juga. Kemudian qara'a 3 huruf juga. Kan 3 huruf. Dia mesti ini paling asas lah. Fi'il kita nak kenal fi'il senang nak kenal kata kerja kan, dia 3 huruf lah. Dia ada 3 huruf begini. Dia berada pada tempat fa ain lam ni. Fa ain lam. Ini nak senang lah nak tahu dia punya root word kan. Fa ain lam. Ini pun fa ain lam kan dia 3. Okey. Okay, dia akan ada peranan di dalam binaan fi'il mudhari' itu. Okey, kita akan tengok seterusnya. Okey. Lil ghaib wal ghaibah. Ini yang pertama, okey. Kita masuk kepada kata ganti nama yang ketiga ni dulu, lil ghaib wal ghaibah. Iaitu untuk orang yang tak ada kan, untuk orang yang tiada bersama kita. Kita tengah bercakap tentang dia kan. Okey, yang pertama huwa, huma ni dhamirnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, dhamirnya. Sekejap sekejap. Nak tengah ada sedikit gangguan. Okey, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu adalah fi'il ghaib. Okey, dhamir, dhamir ghaib. Baik, setiap satu ni berbeza nampak. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna. Kan beza kan? Okey, baik. Fi'il mudhari' menunjukkan kata kerja untuk perbuatan yang sedang dan akan berlaku lah. Perkataan berwarna hitam adalah kata kerja. Nampak kat sini yang hitam ni? Ini kata kerjanya.
Okey, kata kerja kan tadi bermula dengan apa, kita kenal dengan 3 huruf kan. Okey. Boleh diubah ni maksud dia ni tak semestinya fa'ala ni sebagai contoh saja. Okey, boleh kita guna yang lain. Huruf berwarna merah adalah tambahan mesti untuk fi'il mudhari'. Yang merah ni mesti kena tambah untuk fi'il mudhari' lah. Okey, ni kan datang tambah kat sini kan. Ya, alif nun, ya waw nun, ta, ini semua adalah tambahan bagi huruf bagi fi'il mudhari' yang ghaib dan ghaibah. Yang huwa sampai hunna ni yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Okey. Yaf'alu maksud dia dia sedang buat. Fa'alani maksudnya buat atau lakukan. Okey, yaf'alani ni maksud dia mereka berdua sedang buat. Hum, mereka semua sedang buat, sedang lakukan. Okey. Taf'alu, dia perempuan, seorang, sedang buat. Okay, ini pun jadi mereka sedang buat atau lakukan. Hunna, mereka semua sedang lakukan atau buat. Sebab tu kat sini boleh, yang hitam ni boleh berubah. Kalau kita nak tulis zahaba, dia sedang pergi, mereka sedang pergi, mereka semua sedang pergi, macam tu. Okey, tapi yang merah ni mesti kena adalah, dia wajib. Dia tambahan, huruf tambahan yang wajib, yang mesti untuk fi'il mudhari'. Nampak ada ya dan ta kan? Tadi kan huruf tambahan dia Anita tadi kan? Ya dan ta dekat sini dia guna. Dan yang belakang ni, ini mengikut kepada bilangan lah, bilangan dhamir tu tadi. Huma mesti ada mesti alif nun, hum ramai mesti pakai waw nun lah. Sama juga dengan perempuan kan. Huma alif nun untuk 2 orang. Hunna dia jadi nun saja kat sini. Hunna ni saja berubah, dia tak pakai alif ta tapi dia pakai nun ni. Okey. Ini secara ringkaslah. Ada orang memilih untuk hafal yang kolom kedua ni terus. Okey. Ada yang memilih untuk hafal tambahan huruf. Jadi bila hafal tambahan huruf, dia tak saja apa-apa dhamir, apa-apa kata kerja dia dah boleh tukar. Okey. Boleh ke? Ini nanti kita akan buat sedikitlah latihan nak bagi faham. Ini secara asas dulu Okey, kita bertukar kepada lil mukhatab wal mukhatabah, iaitu kata ganti nama yang kedua, iaitu orang yang kita tengah bercakap berborak. Okey, anta antuma antum, anti antuma antunna Okey, ini adalah tambahan mestilah. Tambahan mesti dia yang ini. Okey. Taf'alu, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Okey, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna. Kalau perasan semua yang tambah kat depan adalah ta. Okey, kalau untuk kata ganti nama diri yang kedua untuk awak, iaitu orang yang kita tengah berborak ni, anta sampai antunna ni, huruf tambahan mesti ta di depan. Yang belakang itu bergantung kepada berapa orang lah. Macam kalau 2 ditambah alif nun, kalau ramai yang laki-laki ditambah waw nun. Okey. Berbeza untuk anti, ini special case pada beberapa keadaan. Macam anti taf'alina. Taf'alina itu khusus untuk anti fi'il mudhari'. Okey. Kemudian antunna tu taf'alna, itu untuk fi'il mudhari' juga. Dia nun, dia tak pakai alif ta kalau ramai dekat sini. Okey. Alif ta untuk isim saja, untuk kata nama saja. Okey. Jadi itu beza sikitlah kat situ. Cuma kita tahulah alif nun tetap untuk 2, kalau laki-laki waw nun untuk ramai. Okey, jadi untuk fi'il mudhari' bagi kata ganti nama yang kedua, semua di depan kita guna ta. Okey, awak sedang buat apa? Anta taf'alu maksudnya awak sedang buat. Okey, macam itulah. Anta tazhab, contoh anta tazhabu, awak sedang pergi, macam tu Kita guna ini dia punya asas. Okey. Ini kena hafal lah. Kalau kita belajar kata kerja, semua tu kena hafal. Tambahan-tambahan tu kena hafal. Kalau kata kerja ni tu je lah, dia tak ada, dia memang kena hafal. Kena hafal. Okay, seterusnya, boleh ke laju? Kalau laju ataupun ada yang nak tanya, boleh tanya.
Sebab fi'il ni kita masuk secara macam ni lah, supaya kita tahu. Okey, alil mutakalim ni adalah kata ganti nama yang pertama, saya. Ana dan nahnu. Okey, ana af'alu, nahnu naf'alu. Ini mudah saja. Ana tambah alif, nahnu tambah nun lah. Kan tadi Anita alif, nun, ya, ta kan? Okey, alif dan nun ini pada ana nahnu sahaja. Ya ada di kata ganti nama yang ketiga, yang ghaib tadi tu, ya, yang dekat huwa huma hum. Ta ni untuk kata ganti nama yang kedua saja, yang anta, antuma, antum. Ini tambahan mesti di depan lah, kat belakang sama 1, 2, alif nun, waw nun, okey. Boleh setakat inilah, setakat ini. Kita dah belajar, kita dah apa? Sentuh lil ghaib wal ghaibah. Kemudian lil mukhatab wal mukhatabah, dan yang terakhir adalah lil mutakallim. Boleh? InsyaAllah. Ada yang nak tanya? Mungkin ni sedikit sukar sebab tak biasa kan. Tapi kalau lama-lama kita ada baca buku bahasa Arab ke kan, selak ke buku apa, anak-anak ke, insyaAllah boleh je. Okey, dalam Quran pun ada ni. Okey, ini contohlah, nak bagi contoh. Contoh untuk setiap satu kata kerja itu. Okey, kat sini kita ada zahaba. Okey, kemudian kita ada jalasa, kemudian kita ada kataba, kemudian kita ada dakhala. Bagaimana kita nak tukar perkataan ini, kata kerja ni kepada kata kerja sedang. Okey, baik. Kita cuba. Yang pertama zahaba. Zahaba maksudnya pergi. Okey, pergi. Zahaba. Okey, sekarang ni kita nak buat dia sedang pergi. Kena ingat fi'il mudhari' adalah present tense, sedang atau akan tadi. Jadi kita nak buat dia sedang pergi. Bila dia huwa, betul? Huwa. Contoh kita buat untuk laki-laki lah, muzakkar. Dia yang muzakkar, huwa kan. Kemudian huwa zahaba. Kita tak cakap huwa zahaba. Okey? Kita tak cakap huwa zahaba. Itu salah. Kalau dari sudut grammar dia salah. Okey? Kita nak kata dia sedang pergi untuk fi'il mudhari'. Huwa zahaba, kita tak sebut huwa zahaba, kita sebut sebagai, kita tengok kepada huwa, okey? Tambahan dia. Jadi dia kena tambah ya saja kat depan tu, dia akan jadi beginilah. Binaan perkataan tu dia akan jadi begini. Yazhabu, okey? Huwa yazhabu. Begitulah cara dia nak buat, nak jadikan perkataan tu fi'il mudhari', okey? Contoh lain lagi adalah anta, Anta zahaba. Okey, awak sedang pergi, macam tu. Kita akan jadikan dia, okey, anta, kita tengok anta. Anta tambah dia ta saja, jadi kita tulis dulu taza, okey. Tazhabu, macam tu. Yang ini dah jadi dia sedang pergi, yang ini jadi awak sedang pergilah. Okey. Baik, jalasa ni duduk, kita kepada jalasa pula. Okey, jalasa kita nak buat antum. Antum, awak semua jalasa. Awak semua sedang duduk. Kita tak sebut antum jalasa. Kita pergi dekat antum. Mana antum? Kita cari. Okey, antum dekat sini. Antum dia akan tambah ta dan juga waw nun kan. Jadi tambah ta dan waw nun lah. Ta, tulis balik kata kerja tu. Waw nun. Okey, jadi tajlisuna. Okey, antum tajlisuna. Awak semua okey sedang duduk. Jadi macam ni. Tajlisuna ni dah tajlisuna tu dah jadi awak sedang duduk. Awak semua sedang duduk. Okey? Macam mana kita nak tahu baris dia tu kan beza-beza kan tu kena mengikut pengalaman pembacaan ya? Betul. Sebab itu tadi
Bonda ada cakap, ada orang dia memilih untuk terus hafal yang ni tau, yang kolom kedua ni, okey. Binaan dia ni berserta dengan baris tu. Sebab baris ni dia berbeza-beza. Bagi setiap kata kerja tu dia berbeza. Kalau kita belajar lebih lagi kan, setiap contoh zahaba dia akan jadi yazhabu, yazhabani, dia macam tu. Kalau syariba minum dia bukan syaraba, dia syariba. Bila syariba masuk kepada fi'il mudhari' dia dah jadi lain, dah ada binaan. Itu kalau dalam lagi lah, dia binaan setiap satu perkataan tu dia mengikut tu baris tu, dia ada baris yang tersendiri. Dia betul berdasarkan kepada bacaan. Dia ada, kita sebut sebagai wazan, binaan lah, binaan. Dia ada binaan dia sendirilah untuk setiap kata kerja tu. Tapi kalau macam ni, jalasa, zahaba ni, dia lebih kurang dia sama, dia tazhabu, tajlisu macam tu. Yang ini pun, bonda pun masih lagi keliru pada binaan dia punya baris tu. Tapi mana yang kita dah biasa, mudahlah. Mana yang perkataan-perkataan yang kita tak biasa dia punya binaan fi'il mudhari' tu, baris tu, kadang-kadang boleh salah juga. Masih lagi memerlukan kepada rujukan. Lagi satu, okey, ni jelas macam nak jadikan dia fi'il mudhari'. Okey, contoh kat sini ana kan. Ana, saya sedang duduk. Saya sedang duduk, dia akan jadi macam mana? Ada yang nak cuba? Jalasa. Cara dia kita cari aja dia punya ni, dia punya tambahan huruf tu. Ana dekat sinilah. Ana tambah alif saja, dia akan jadi ajlisu lah. Okey, ini kan yang ini yang macam ukhti tanya tadi, kan ajlisu, dia memang ajlisu dia tak boleh ajlasu tak. Ajlusu tak. Dia ajlisu tu memang macam mana nak cakap dia memang binaan dia begitu. Binaan dan barisnya tu. Kalau insya-Allah kalau ada kesempatan nanti bonda akan cuba kongsikanlah bagaimana kita nak tahu. Okey, kataba. Okey, kataba maksudnya tulis. Okey, kataba kita nak buat nahnu, kami sedang menulis, kami sedang tulis. Okey, kataba. Okey, kataba, nahnu kataba, kita tak kata nahnu kataba, kita akan kata ni. Okey, naktubu. Okey, kami sedang menulis. Naktubu Kemudian dakhala adalah masuk. Kita nak kata mereka ramai-ramai murid perempuan tu, mereka ramai-ramai perempuan sedang masuk kelas, contoh mereka dekat sini adalah hunna. Okey, ni hunna ni. Hunna dakhala. Kita kata hunna dakhala, kita akan jadikan dia okey, hunna ya dan nun. Okey, ya dakhalna. Okey. Mereka yang murid-murid perempuan itu sedang masuk ke dalam kelas, contoh. Okey, ya dakhalna. Kalau ana jadi adkhulu lah. Okey, adkhulu. Ni nak tunjukkan tambahan tu. Okey, bagaimana kita nak menambah. Okey, bagaimana menjadikan dia fi'il mudhari'. Macam tu. Okey, ni contohlah, contoh cara dia lah. Okey. Boleh Jadi, yang pentingnya adalah tambahan huruf ni. Kena hafal tambahan huruf ni untuk mudahkan kita buat fi'il mudhari' dia. Kata kerja sama saja. Kata kerja boleh ubah-ubahlah. Contoh guna zahaba ke, jalasa, kataba, dakhala, akala, qara'a kan. Yang tambah ni yang perlu letak. Yang tambah ni sama. Dia tak boleh berubah-ubah. Dia memang kena ikut ni. Ikut pada dhamir dia. Huwa pakai ya, huma, ya, alif, nun. Okey. Boleh Baik. Seterusnya lah. Okey, kita nak cuba jawab soalan. Ni nak tengok
boleh tak kita faham secara kasar lah bagaimana fi'il mudhari' ini. Okey? Baik, dekat sini ada 6 soalan. Untuk yang pertama, huwa, okey, kat situ ada huwa. Huwa yadrusu ke tadrusu fil madrasah? Ya, Huwa, okey, kita cari yadrusu, betul. Okey, tambah ya saja. Kemudian Fatimah yashtari ke tashtari. Nampak ini dia dah ini daripada kata kerja ashtari. Okey. Okey, ini daripada ini maksud dia beli. Beli. Okey, membeli. Okey, Fatimah sedang membeli buah-buahan lah. Yang mana satukah? Yashtari ke tashtari? Tashtari. Tashtari, okey. Hiya kan? Fatimah ni hiya. Okey, ana nazhabu atau azhabu ilal maktabah? Ana azhabu ila. Azhabu. Saya sedang pergi ke perpustakaan. Okey, fawakih tadi buah-buahan, maktabah perpustakaan. Yang keempat, takumu atau takumina at-talibatu amamal fasli. At-talibatu. Talibatu ni muannas yang mufrad. Takumu atau takumina. Kita tengok muannas. Muannas yang mana? Ni. Hiya, anti. Okey. Ada dua kat situ. Okey. Tapi kita akan pilih dekat ni lah, takumina ni lah. Takumina ni adalah jawapan yang tepat lah. At-talibah. Okey, pelajar perempuan itu. Ya? Kenapa ya? Sebenarnya boleh saja dua-dua. Okey. Takumina ni untuk anti. Hiya betul. Takumu lah, betul-betul tadi. Takumina untuk kan? betul dia untuk ni ke dia. Okey. Ni hiya lah. Talibah. Okey. Takumina ni bila dia untuk anti, untuk orang yang kita tengah berborak kan, betul. Okey, yang kelima, atbahu atau tatbahu. Al-ummu al-aruzza. Tatbahu. Okey, tatbahu. Okey, atbahu ni saya lah, ana. Tatbahu al-ummu al-aruzza, ibu sedang memasak nasi. Amiru wa Zaidun yashrabani atau tashrabani al-ma'a. Amir wa Zaid ni ada dua orang. Yashrabani. Yashrabani lah. Ya, betul. Okey, ta ni perempuan. Baik, boleh InsyaAllah mudah je kalau kita faham yang ni lah, yang ni. Baik, seterusnya, okey ni. Ini rasanya yang terakhir lah. Okey. Dekat sini ada fi'il akala, darasa, raja'a. Makan, belajar dan juga balik atau pulang. Okey, untuk huwa. Fi'il huwa. Huwa kita tambah apa je? Kita akan tambah ya saja kan? Jadi kat sini dia akan jadi ya kulu. Okey, ya kulu ya kulu. Okey? Ya kulu dan yang ini dia akan jadi yadrusu. Yadrusu. Okey, ya kulu yadrusu. Fi'il mudhari'nya dia sedang makan, dia sedang belajar, dia sedang pulang, dia sedang balik. Okey, hiya kita tambah ta. Kan? Dia kat sini tak kulu, kat sini jadi tadrusu. Okey, yang ini akan jadi tarji'u. Okey. Kemudian anta ni kata ganti nama yang kedua. Kalau kata ganti nama yang kedua dia guna ta saja kan? Di depan, ta di depan, tapi dia ada tambahan dekat belakang bila dia jadi dua dan juga ramai. Okey. Anta tak kulu sama juga. Ini anta ni dia sama dengan wahumahum, ya humahuna. Dia sama dengan hiya ni. Okey. Tak kulu. Dia berbeza apabila guna dekat ayat.
Tengok sama. Ta'kulu, ta'kulu, tadrusu, tadrusu, tarji'u. Ni dah tersilap pula. Tarji'u, okey? Ni tarji'u Okey. Ni untuk anta. Baik, anti kita tambah ta dan juga ya nun Jadi kat sini akan jadi tak Ta'kulina. Okey, tadrusina dan juga Tarjaina. Tur. Tarjaina. Okey. Baik, tarji'ina lah. Mereka anti awak kan. Awak sedang makan, awak sedang belajar, awak sedang balik atau pulang ke rumah contoh. Okey, akala ana. Ana. Okey, untuk akala jadi macam mana? Ana tambah alif kan? Kalau ni arji'u, kalau ada rusu, kalau ada rasa dia akan ada rusu. Tapi kalau dekat akala ni dia ada alif dah, tapi macam mana kita nak sebut saya sedang makan? Okey, kalau pada situasi macam ni kan, kalau dia punya huruf yang pertama itu adalah huruf alif dan kita nak sebut saya, dia tak jadi aakulu ke, tak jadi macam tu Dia jadi begini. Okey. Akulu. Itu maksud dia saya lah tu. Saya sedang makan. Okey, dia Apa jadi beza alif yang A yang sekarang ni dengan alif hamzah di atas tu ya? Yang ini dia jadi mat. Bila bertemu dua alif kan huruf mat kan. Bila bertemu dua dia pakai macam tu. Dia pakai apa panjang tu. Akulu. Panggil apa ya? Apa dia tu? Macam ada terminologi ke kita guna untuk alif yang ada tanda tu macam alif apa-apalah saya yang ini bunda lupa ni nak bunda pun lupa nak cari, nanti bunda cari bunda rujuk balik buku, nanti bunda bagi tahu dalam grup Telegram insya-Allah. Yang ini ada pada beberapa keadaan kata kerja. Ada kata kerja yang memang guna alif kat depan, dia akan jadi macam tu. Okey. Kemudian yang seterusnya nahnu kita tambah nun sajalah. Okey, na'kulu kat sini jadi nadrusu. Ini jadi narji'u lah. Kami pulang. Kami sedang pulang. Kami sedang belajar. Okey. Okey. Boleh yang ini? InsyaAllah. Cuma itulah kadang-kadang tu yang tanda tu kan dia tukar-tukar sikit tu kan. Dia baris. Baris ni memang kena banyak baca. Kami dulu pun ada satu kamus tu, dia memang baris saja. Memang belajar baris je untuk setiap kata kerja tu. Dia memang banyak baca lah. Kata ustaz memang kena banyak baca sebab dia kalau selalu jumpa memang ikut pengalaman je lah kita boleh. Betul. Dia tak ada macam ni formula nak tentukan. Formula dia tu lah hafalan tu. Bahasa Arab begitulah, kena banyak baca. Okey, wallahualam. Dah habis pun. Yang alif tadi tu yang nanti akan revert balik tu, dia bacaannya panjang dia mat kan? Dua-dua. Kita baca dua akad lah. Tapi tanda dia begitu. Kulu. Sebab kalau kita baca satu, dia tak jadi ana kan? Dia tak jadi saya. Dia jadi tak jadi aku. Dia tak jadi ana lah. Bila baca panjang, dia merujuk kepada ana lah tu. Kulu saya sedang makan. Okey, ada apa-apa soalan? Nampak dengar pula. Dia malam ni menangis pula dia ni. Si kecil ni. Okey, ada apa soalan ke? Atau kalau ada soalan, boleh tanyakan dekat grup Telegram insya-Allah. Rasa sampai situ saja. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung pada fi'il madhi dan juga amar sekali lah. Sebab kita dah mula dengan fi'il mudhari' insyaAllah. Dan untuk fi'il yang seterusnya, tak ada masalah, mudah insyaAllah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa, nanti Bonda akan kongsikan dekat grup Telegram. Kalau ada soalan pun boleh bertanya di situ insyaAllah. Okey, itu sahaja wallahualam, dah habis pun. Nanti kita akan bagi soalan untuk ulang kaji dan latih tubi.
Okey, terima kasih kepada yang ada yang menghadiri ataupun yang join Zoom malam ni. Syukran ala husni istima'ikunna. Hadza faqat minni, alhamdulillah. Qad intahayna. Sanuwasilu dirasatana insyaallah fi usbu' al-qadim, pada masa ataupun minggu yang akan datang. Hadza faqat minni, ma'assalamah wa ila liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, syukran. Syukran.